Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 3, insya-Allah pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk yang diberi, iaitu hadis dhaif perawi tercela. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya yang terdiri daripada 4 orang ahli. Yang pertama, saya sendiri, Khairul Aman Hakim bin Khairul Azhar, nombor metrik D193121116. Yang kedua, Nur Alis Alisha binti Awang Nak, nombor metrik D19312418. Yang ketiga, Nur Khairun Nisa binti Muhammad Ali D19111611. Yang terakhir, Siti Sarah binti Muhammad, nombor metrik D19312327. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah kita kerana telah memberi banyak tunjuk ajar kepada kita semua. Seterusnya saya akan masuk kepada slide yang pertama untuk pengenalan mukhalafah as-siqah. Apabila penyebab cacatnya perawi adalah menyelisihi dengan rawi as-siqah yang menjadi penyebab ketujuh, muncul 5 cabang ilmu hadis, iaitu hadis mudraj, hadis maklub, hadis muttarib, hadis musahhaf, hadis al-mazid fil muttasi al-asani. Mukhalafah as-siqah merupakan makna yang ditunjuk oleh lafaz pada tempat yang tidak disebut bertentangan dengan yang ditunjuk oleh lafaz pada tempat percakapan. Makna dia ialah apa yang disebut tidak sama dengan apa yang ditunjuk. Saya akan sebut secara umum. Kita tengok yang pertama, jika percanggahan yang melibatkan perubahan susunan sanad atau memasukkan mauquf dalam marfu', maka ia dinamakan mudraj. Yang kedua, jika percanggahan yang melibatkan mendahulukan atau mengkemudiankan, maka ia dinamakan maklub. Yang ketiga, jika percanggahan yang berkait dengan penambahan perawi, maka ia dinamakan mazid fi muttasi al-asanid. Yang keempat, jika percanggahan yang berkait dengan menukar perawi dengan perawi lain atau wujud pertentangan yang saling menolak pada matan dan tidak dapat ditarjihkan, maka ia dinamakan muttarib. Yang terakhir, jika percanggahan yang melibatkan perubahan lafaz tetapi konteks ayat tetap kekal, maka ia dinamakan musahhaf. Okey, insya-Allah kumpulan saya akan menerangkan secara lebih dalam tentang hadis-hadis tersebut. Kita masuk kepada hadis yang pertama, iaitu hadis mudraj. Untuk definisi hadis mudraj menurut bahasa ialah merupakan isim ma'ruf maf'ul dari kata adrajatu, yang bererti aku memasukkan sesuatu pada sesuatu yang lain. Menurut istilah pula, hadis yang diubah susunan sanadnya atau matanya dimasuki sesuatu yang bukan menjadi bahagiannya tanpa ada pemisah. Maksud dia ialah hadis itu diubah susunan sanadnya, lepas tu dimasukkan sesuatu yang lain bukan pada tempatnya. Macam tu ya. Kita masuk kepada slide yang seterusnya, iaitu jenis-jenis hadis mudraj. Hadis mudraj ini terbahagi kepada 2 bahagian. Yang pertama, mudraj isnad. Yang kedua, mudraj matan. Kita tengok satu-satu. Kita masuk kepada mudraj isnad, iaitu hadis yang diubah susunan sanadnya. Bentuknya, perawi mengemukakan sanad, tiba-tiba berlaku sesuatu, lalu dia mengucapkan perkataannya sendiri. Dalam keadaan sedemikian, orang yang mendengar ucapan tersebut menyangka itu termasuk dalam matan sanad,
lalu dia meriwayatkan begitu. Kita tengok contoh mudraj sanad. Kisah ini terjadi kepada Sabit bin Musa al-Zaid dalam riwayatnya itu, sesiapa yang banyak bersolat malam wajahnya akan berseri-seri di siang hari. Asal ceritanya, Sabit bin Musa datang menemui Syarik bin Abdullah Al-Qadi. Pada ketika itu beliau membacakan hadis untuk dicatat. Beliau berkata, Al-A'mash telah menceritakan kepada kami daripada Abu Sufyan, daripada Jabir katanya, Rasulullah SAW bersabda. Kemudian beliau diam untuk memberi ruang kepada mustamli, orang yang bertindak sebagai penyampai suara guru hadis dalam majlis yang dipenuhi oleh ramai orang, untuk menulis apabila dia terpandang. Sabit lantas berkata, sesiapa yang bersolat malam wajahnya akan berseri-seri di siang hari. Maksudnya ialah, kita tengok kat sini, untuk yang asalnya dia berkata sesiapa yang banyak bersolat malam wajahnya akan berseri-seri. Kemudian Sabit dia terpandang, lalu dia berkata siapa yang bersolat malam wajahnya akan berseri-seri. Asal kepada tadi ialah sesiapa yang banyak bersolat malam. Ini siapa yang bersolat malam. Okay, beliau memaksudkan dengan kata-kata itu akan Sabit kerana kezuhudan dan kewarakannya, tetapi Sabit menyangka itu matan sanad tersebut, lalu dia menyampaikan riwayat tersebut sebagai hadis. Okey, pertama itu termasuk kepada mudraj matan. Mudraj matan, hadis yang dimasukkan ke dalam matannya sesuatu yang lain tanpa ada pemisah. Mudraj matan ini terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama, tambahan berlaku pada permulaan hadis. Yang kedua, tambahan berlaku pada pertengahan hadis. Yang ketiga, tambahan berlaku pada akhir hadis. Kita tengok yang pertama ini, dia bagi tahu pertambahan yang berlaku di permulaan hadis ini tidak banyak berlaku lah. Yang kedua, tambahan yang berlaku di pertengahan hadis pun jarang berlaku. Yang paling famous iaitu yang ketiga, tambahan yang berlaku di akhir hadis. Yang ni sering berlaku lah semua tu. Jadi kita tengok contoh tambahan yang berlaku pada permulaan hadis. Perawi menyebutkan satu ucapan yang berdalilkan kepada hadis itu, lalu dia mengucapkannya tanpa ada pemisah. Lalu pendengar menyangka keseluruhan itu adalah hadis. Contohnya ialah sempurnakan yang dinukilkan daripada Al-Khatib, daripada Abi Khattan dan Syababah, daripada Syu'bah, daripada Muhammad bin Ziyad, daripada Abu Hurairah. Katanya Rasulullah SAW bersabda, sempurnakan wudu. Neraka wa'il bagi tumit yang tidak dibasahi. Kata-kata sempurnakan wudu adalah tambahan daripada ucapan Abu Hurairah, seperti yang dinyatakan dalam riwayat Al-Bukhari daripada Adam, daripada Syu'bah, daripada Muhammad bin Ziyad, daripada Abu Hurairah. Katanya, sempurnakan wudu kerana sesungguhnya Abu Qasim Rasulullah SAW, neraka wa'il bagi tumit yang tidak dibasahi. Al-Khatib Al-Baghdadi berkata, Abi Khattan dan Syababah telah keliru dalam riwayatnya daripada Syu'bah, seperti yang kami telah kemukakan. Hadis ini diriwayatkan oleh sekumpulan yang ramai seperti riwayat Adam. Kita tengok contoh sempurnakan wudu, neraka wa'il bagi tumit yang tidak dibasahi.
kalimat sempurnakanlah wuduk itu merupakan mudraj di dalam hadis ini. Okay. Lalu Al-Khatib berkata, Abu Khatan dan Syababah dia keliru dengan hadis tersebut. Lalu dia pun menggamukan. Lalu Al-Khatib pun dia menggamukan riwayat tersebut menjadi satu hadis. Okey. Kita masuk kepada contoh tambahan yang berlaku pada pertengahan hadis. Hadis dari Aisyah tentang permulaan wahyu. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatahammathu fi gharil Hira'i wa huwa ta'abbudu layali zawatil adad. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan tahannut di menepi di Gua Hira. Beliau beribadah beberapa malam. Di sini terdapat perkataan wahwa ta'abudi, beliau beribadah. Wahwa ta'abudi merupakan mudraj yang berlaku di pertengahan hadis daripada perkataan Az-Zuhri. Okey. Terusnya kita tengok kepada contoh tambahan yang berlaku pada akhir hadis. Hadis daripada Abu Hurairah secara marfu'. Hadis ini yang berbunyi, lil abadi mamluki ajrani walladhi nafsi biyadihi laula jihadu fi sabilillah wal hajju wa birru ummi la ajabtu an amuta wa ana mamluk. Maksudnya, bagi hamba yang dimiliki oleh tuannya dua ganjaran pahala demi yang nyawaku di tangannya, kalaulah tidak kerana jihad di jalan Allah, haji dan berbakti kepada ibuku, maka saya suka sekali untuk mati sebagai seorang hamba. Kata-kata demi yang nyawaku hingga akhir itu adalah ucapan daripada Abu Hurairah. Kerana mustahil itu terbit daripada Rasulullah SAW, kerana tidak mungkin baginda bercita-cita untuk menjadi hamba dan ibunya pula tidak ada untuk baginda berbakti kepadanya. Perkataan demi zat itu, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, itu merupakan ucapan Abu Hurairah lah. Dia katakan ucapan tersebut itu berasal daripada Nabi. Kerana tak mungkin Nabi bersifat seperti kebudak-budakan lah. Lagipun ibunya juga telah tiada, meninggal dunia. Okey. Kita masuk pula kepada slide seterusnya, itu hukum hadis mudraj. Ulama hadis dan fiqh serta lain-lain telah bersepakat bahawa haram melakukan mudraj kecuali untuk mentafsirkan lafaz yang sukar, kerana itu tidak dilarang. Oleh kerana itu Az-Zuhri dan imam hadis yang lain ada melakukannya. Hukum beramal dengan hadis mudraj ini diharapkan kecuali untuk kita mentafsirkan lafaz-lafaz yang susah, lafaz-lafaz yang sukar. Kalau lafaz seperti lafaz yang sukar, lafaz yang susah itu tidak dilarang. Kalau kita beramal dengan hadis mudraj ini, hukumnya haram. Kecuali untuk mengelafazkan, untuk menyelesaikan lafaz-lafaz yang sukar sahaja dibenarkan. Okay, seterusnya saya akan menyerahkan slide seterusnya kepada kawan saya. Dipersilakan. Sekian sahaja daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Siti Sarah. Saya akan cuba menerangkan hadis makhluk. Definisi hadis makhluk ialah daripada segi bahasa, perkataan makhluk adalah isim maf'ul daripada qalaba yang bermaksud membawa erti membalikkan sesuatu daripada bentuk yang sepatutnya ataupun memalingkan sesuatu daripada arahnya. Daripada segi istilah pula,
menukarkan lafaz dengan lafaz yang lain pada sanad hadis atau matan hadis. Apa yang berlaku dengan cara mendahulukan perkataan yang sepatutnya diakhirkan atau mengakhirkan perkataan yang sepatutnya didahulukan, atau tertukar perkataan, atau ada perubahan pada perkataan secara warhab, iaitu tersalah. Pembahagian hadis makhluk terbahagi kepada dua bahagian penting, iaitu makhluk sanad dan makhluk matan. Makhluk sanad ialah pertukaran hadis yang terjadi pada sanad mempunyai dua bahagian, iaitu rawi mendahulukan atau mengakhirkan nama dengan salah seorang rawi dan nama ayahnya. Daripada segi kata lain ialah tertukar nama perawi dan nama kunyahnya. Contoh, hadis diriwayatkan daripada Ka'ab bin Murrah, namun si rawi meriwayatkannya daripada Murrah bin Ka'ab. Si rawi tersilap menukarkan Murrah dan Ka'ab. Sepatutnya Ka'ab bin Murrah, tapi si rawi menukarkan Murrah bin Ka'ab. Dia tertukar nama perawi dan nama kunyahnya. Yang kedua ialah rawi menukarkan seseorang dengan lainnya dengan maksud mengasingkannya. Segi kata lain, tertukar perawi. Contoh, hadis masyhur daripada Salim, namun si rawi menukarkannya menjadi Nafi'. Contoh, hadis yang diriwayatkan oleh Hamad bin Nashibi daripada Amashi dari Abi Saleh dari Abi Hurairah secara marfu'. Iza laqaitumul musyrikin nafi tariqin fala tabda'uhum bisalam. Jika kalian bertemu dengan orang-orang yang musyrik di jalan, maka janganlah kalian memulai dengan salam. Hadis ini adalah contoh hadis makhluk yang ditukarkan oleh Hamad dan menjadikannya daripada Amashi. Hadis ini asalnya daripada Suhaib bin Abi Saleh dari ayahnya Abi Hurairah, tetapi ditukarkan oleh Hamad dan menjadikannya daripada Amashi dari Abi Saleh dari Abi Hurairah. Begitu jugalah yang dikeluarkan oleh kitab Muslim dalam kitab sahihnya. Penukaran seperti ini, rawi ini dinamakan sebagai pencuri hadis. Makhluk matan. Makhluk matan ialah penukaran yang terjadi pada hadis matan, juga mempunyai dua bentuk. Yang pertama, rawi yang mendahulukan atau mengakhirkan sebagai matan hadis. Contoh dia, warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu. Seorang lelaki yang bersedekah, kemudian sedekahnya sehingga tangan kanannya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kirinya. Ini adalah salah satu riwayat yang terbalik yang dilakukan oleh seorang perawi. Riwayat Muslim, contohnya, sedangkan riwayat yang betul adalah sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ini adalah contoh yang pada bahagian yang pertama, yang mana tertukar pada matanya. Yang kedua ialah rawi menempatkan matan sesuatu hadis pada sanad hadis yang lain dan menempatkan sanadnya pada matan hadis yang lain. Atau segi kata lain ialah untuk menguji. Contoh, seperti yang dilakukan oleh penduduk kota Baghdad kepada Imam Bukhari. Mereka telah menukarkan lebih kurang 100 hadis beliau, lalu mereka bertanya kepada Imam Bukhari untuk menguji hafalannya. Imam Bukhari mengembalikan sanad dan matan hadis-hadis tersebut seperti semula dan tidak ada kekeliruan.
penukaran sebuah matan hadis dan sanad hadis yang lain dan menukarkan sanad hadis dengan matan hadis yang lain. Penukaran seperti ini dengan tujuan menguji hafalan sebahagian para ulama hadis. Sebab-sebab yang membawa kepada penukaran. Sebab yang menyebabkan perawi hadis melakukan penukaran ialah yang dimaksudkan untuk mengasingkan supaya masyarakat suka terhadap hadis riwayat hadisnya dan mengambil hadis itu dan mengamalkan. Sebab yang kedua ialah dimaksudkan dengan menguji adalah memperkuatkan hafalan hadis seorang ilmuwan hadis itu serta menyempurnakan kedhabitannya. Yang ketiga ialah terdapat kesalahan atau kekeliruan yang tidak disengajakan. Hadis makhluk termasuk di dalam jenis-jenis hadis yang dhaif. Kadang-kadang dia boleh menjadi palsu. Hadis makhluk terjadi pada dua hal keadaan, iaitu yang pertama, jika membalikkan atau penukaran kepada matan dan sanad hadis dilakukan bertujuan agar sanad dan matannya tidak diketahui, maka hukumnya adalah tidak dibenarkan kerana ia merupakan perbuatan perawi yang gemar memalsukan hadis. Kalau niat perawi itu untuk tukarkan pada matan dan sanad hadis dengan tujuannya supaya dapat memasukkan hadis dan orang lain dapat mengambil hadis itu dan mengamalkan, hadis itu tidak boleh digunakan sebab dia termasuk dalam hadis dhaif. Yang kedua ialah jika ia dilakukan untuk menguji hafalan seseorang ahli hadis, maka hal ini dibenarkan jika memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Hal yang satu lagi ialah kalau untuk tujuan menguji itu adalah dibenarkan, tetapi dengan syarat sebelum meninggalkan majlis itu ahli hadis itu perlu menjelaskan kembali matan dan sanad hadis yang betul sebelum meninggalkan majlis. Sekian daripada saya. Saya serahkan kepada kawan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhairunisa binti Muhammad Al-Nafiah. Di sini saya akan menerangkan tentang Al-Mu'tarib. Al-Mu'tarib ini definisinya dari segi bahasa ialah kata nama berlaku daripada al-itidrab, iaitu keadaan tidak tetap dan pecah kecil. Asalnya daripada isarab al-maut, iaitu ombak bergelora apabila banyak pergerakan dan saling memukul. Dari segi istilah pula, hadis ini diriwayatkan oleh jalur yang berbeza serta sama tingkat kekuatannya dengan tidak memungkinkan tarjih serta tidak mungkin untuk dikumpulkan antara keduanya. Itidrab itu terjadi pada sanad atau matan dan kejalnya pada sanad adalah lebih banyak. Ini huraian tarikh. Hadis yang diriwayatkan dengan cara yang saling bertentangan sehingga tidak dapat dijelaskan antara satu sama lain. Kesemua riwayat itu sama kekuatan dari semua sudut sehingga tidak dapat ditajikan dengan mana-mana sudut pentajihan. Ini adalah syarat kewujudannya. Dengan memerhatikan kepada takrif dan huraiannya, jelas bahawa sesebuah hadis tidak dinamakan dengan musarib kecuali dengan memenuhi dua syarat berikut. Antara syaratnya ialah yang pertama, perbezaan riwayat-riwayat hadis sehingga tidak dapat diselaraskan. Yang kedua, riwayat-riwayat tersebut dari segi kekuatan sehingga tidak dapat ditarjihkan satu riwayat daripada riwayat lain. Namun, apabila salah satu riwayat dapat ditarjihkan atau boleh dijamakkan dengan cara yang diakui, maka sifat tidak tetap atau kegoncangan itu hilang daripada hadis tersebut. Dalam hal pentarjihan, riwayat yang ditarjihkan itu diamalkan, manakala dalam hal penyelarasan, maka kesemua riwayat yang diselaraskan dapat diamalkan. Antara Musarib ada dua bahagian, iaitu Musarib al-sanad dan Musarib al-matan. Musarib al-sanad, hadis Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, saya melihat Tuhan sudah berubah." Baginda menjawab, "Surah Hud dan saudara-saudaranya telah menyebabkan saya berubah." Al-Darqutni berkata, ini hadis Musarib.
kerana ia hanya diriwayatkan daripada jalan Abu Ishaq. Lebih kurang terdapat 10 cara bagaimana hadis ini diriwayatkan daripadanya. Ada dari kalangan perawi meriwayatkannya secara mursal, ada secara mausul, sambung-sambung. Ada yang menjadikannya musnad Abu Bakar, ada yang menjadikannya musnad Sa'ad, ada yang menyebutkannya sebagai musnad Aisyah dan sebagainya. Perawi-perawinya adalah thiqah dan tidak dapat tarjihkan antara satu sama lain. Begitu juga tidak dapat diselaraskan. Yang kedua ialah musarib al-matan. Contohnya, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Tirmizi daripada Syariq, daripada Abu Hamzah, daripada Al-Syabi, daripada Fatimah binti Qais, katanya Rasulullah SAW telah ditanya tentang zakat. Lalu baginda bersabda, sesungguhnya dalam harta itu ada hak selain zakat. Dari Ibnu Majah meriwayatkan sanad ini dengan lafaz, tidak ada hak, iaitu kewajipan pada harta selain daripada zakat. Kata Al-Iraqi, ini adalah kegoncangan tidak dapat ditakwilkan. Punca berlakunya kegoncangan. Kadang-kadang kegoncangan berpunca daripada seorang perawi sahaja, iaitu dengan meriwayatkan hadis yang sama dengan pelbagai cara. Kadang-kadang terjadi kerana kumpulan perawi yang ramai, iaitu masing-masing meriwayatkan dengan cara yang berbeza antara satu sama lain. Sebab daifnya hadis musarib ialah daifnya hadis musarib kerana kegoncangan itu menunjukkan kepada ketidaktepatan pada para perawinya. Seterusnya ialah hadis musyahaf. Definisi hadis musyahaf menurut bahasa ialah merupakan isim maf'ul dari kata astashhif yang berarti kekeliruan pada halaman. Dari situ terdapat kata asyafiyu, iaitu orang yang keliru membaca halaman, kemudian sebagai lafaz jadi berubah disebabkan kekeliruan membacanya. Menurut istilah pula, berubahnya kata di dalam hadis dengan kata selain yang diriwayatkan oleh rawi, sekah baik lafaznya maupun maknanya. Nilainya termasuk cabang ilmu hadis yang amat tinggi dan bernilai. Sangat penting untuk mengungkap kekeliruan yang terjadi pada sebahagian rawi. Di antara para hafiz hadis yang tergerak kerana pentingnya perkara ini adalah Ad-Darqutni. Yang ketiga ialah pembahagian hadis musyahaf. Para ulama membahagikan hadis musyahaf kepada 3 bahagian. Masing-masing adalah: yang pertama, dilihat dari sisi tempatnya. Hadis musyahaf terbagi kepada 2. Tashhif pada sanad. Contohnya adalah hadis syubhah dari Al-Awwam bin Murajim. Ibnu Ma'in keliru dan merubahnya seraya berkata dari Al-Awwam bin Muzahim. Yang kedua ialah tashhif pada matan. Contohnya adalah hadis Zaid bin Thabit bahawa Nabi SAW ittajara fil al-masjid, menahannya di masjid. Ibnu Lahimah keliru dan mengubahnya ihtajama fi al-masjid, berbekam di masjid. Yang kedua ialah lihat dari sisi keadaannya. Hadis musyahaf juga terbagi kepada 2. Tashhif penglihatan. Ini khusus tashhif yang paling banyak, iaitu kaburnya tulisan di mata pembacanya. Biasa boleh kerana buruknya tulisannya atau tidak adanya titik. Contohnya, barang siapa yang syaum di bulan Ramadan kemudian melanjutkannya selama 6 hari dari bulan Syawal, Abu Bakar Asyuli keliru membacanya dan menyebutkannya. Barang siapa yang syaum di bulan Ramadan kemudian melanjutkannya dengan sesuatu dari bulan Syawal, dia mengira kata 6 hari sebagai syai'an, sesuatu. Tashhif pendengaran, iaitu kaburnya pendengaran atau jauhnya si pendengar dari sumber suara atau yang seangkatan dengannya. Lalu ia menyamakan sebahagian kata dengan kata yang lain yang wazannya serupa. Contoh hadis yang diriwayatkan dari Hashim Al-Ahwah, sebahagian mereka keliru dan menganggapnya sebagai dari Wajil Al-Ahdam. Dilihat dari sisi lafaz atau maknanya, hadis musyahaf terbagi 2. Tashhif pada lafaz, ini yang paling banyak, sama dengan contoh sebelumnya. Yang kedua ialah tashhif pada makna, iaitu si rawi musyahif menuturkan lafaz hadis sesuai dengan keadaannya, akan tetapi ia menafsirkan lafaz hadis tersebut yang menunjukkan penafsiran berbeza dengan makna yang dimaksudkan. Contohnya perkataan Abu Musa Al-Anazi, kami adalah kaum yang memiliki kemuliaan dan kami juga memiliki anazah, iaitu tombak. Kemudian Rasulullah SAW solat menghadap kepada kami. Ia mengira bahawa maksud dari hadis tersebut adalah Nabi SAW
Solat bagi Hanazah iaitu menyangka bahawa Nabi SAW solat bagi kabilah Hanazah, padahal yang dimaksudkan Hanazah di sini adalah tombak yang ditancapkan di hadapan yang salat. Yang keempat, pembahagian menurut Ibn Hajar. Imam Ibn Hajar membahagi hadis musyahaf yang berbeza. Beliau membahaginya menjadi dua. Yang pertama al-musyahaf, yang kedua al-muharraf. Jika perubahannya hanya pada titik-titik huruf saja, sedangkan bentuk tulisannya tetap, ini musyahaf. Al-muharraf pula jika perubahannya pada bentuk huruf sementara tulisannya tetap. Ini adalah tashhif yang boleh merosakkan rawi. Jika tashhif yang dilakukan rawi itu sangat jarang, maka hal itu tidak merosakkan kedabitannya, sebab ia tidak selamat dari kesalahan. Lagi pula tashhif yang dilakukannya sedikit, namun jika yang dilakukannya itu banyak, maka hal itu merosakkan kedabitannya, sekaligus menunjukkan tingkatannya yang meringankan dan ia tidak memiliki kelayakan dalam masalah ini. Penyebab para perawi melakukan banyak tashhif. Pada umumnya penyebab para perawi melakukan tashhif kerana mengambil hadis dari dalam kitab dan lembaran-lembaran, tidak ada pertemuan dengan syekh atau guru-gurunya. Kerana itu para imam hadis mengingatkan untuk tidak mengambil hadis dari tulisan. Mereka berkata hadis tidak boleh diambil dari tulisan, iaitu catatan. Maksudnya hadis tidak boleh diambil dari orang yang mengambilnya dari catatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Alis Alisha binti Awang Anak, Numetrik di 1931248. Okey, yang slide yang terakhir ialah hadis al-mazi' fi muttasil al-asani. Definisi al-mazi' fi muttasil al-asani. Dari segi bahasa, al-mazi' merupakan isim maf'ul dari kata az-ziyadah, yakni tambahan. Kata muttasil merupakan lawan dari munqati', yakni terputus. Sedangkan asani adalah bentuk jamak dari isnad. Menurut istilah pula, bertambahnya rawi di tengah-tengah sanad yang secara zahir sudah bersambung. Seterusnya, contoh hadis al-mazi' fi muttasil al-asani. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak yang berkata, telah menuturkan kepada kami Sufyan dari Abdurrahman bin Yazid, telah menuturkan kepadaku Yus bin Ubaidillah. Yang berkata, aku mendengar Abu Idris berkata, aku mendengar Watsilah mengatakan, aku mendengar Abu Marsad mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh hadisnya berbunyi, la tajlis su'ala kuburi wa la tusallu ilaiha. Yang bermaksud, janganlah kalian duduk di atas kuburan dan janganlah kalian solat, yakni menghadap kuburan tersebut. Seterusnya, tambahan pada contoh di atas terdapat pada dua tempat. Yang pertama ialah lafaz Sufyan dan yang kedua lafaz Abu Idris. Penyebab tambahan di dua tempat tersebut kerana adanya dua persangkaan. Tambahan pada Sufyan merupakan persangkaan dari orang-orang selain Ibnu Mubarak kerana terdapat sejumlah rawi siqah yang meriwayatkan hadis itu dari Ibnu Mubarak dari Abdurrahman bin Yazid. Dari mereka ada yang memberi penjelasan seperti iktibar, yakni pemberitahuan.
Okay, tambahan Abu Idris merupakan persangkaan dari Ibnu Mubarak kerana terdapat sejumlah rawi siqah yang meriwayatkan hadis itu daripada Abdul Rahman bin Yazid, tetapi tidak disebut-sebut oleh Abu Idris. Dari mereka ada yang menegaskan berdasarkan pendengaran bus dari Watsilah. Yang terakhir, syarat ditolaknya tambahan. Untuk menolak tambahan dan dianggapnya sebagai persangkaan, disyaratkan 2 syarat, iaitu jika rawi tidak mengalami penambahan lebih cermat, yakni mutqin, cakatannya dari yang menambahkannya. Mesti ada penjelasan dalam bentuk as-sima', yakni mendengar pada tempat yang ditambahkan. Jika kedua syarat atau salah satu syarat itu tidak terpenuhi, maka tambahannya diunggulkan dan dapat diterima, dan sanad yang hilang dari tambahan tadi dianggap munqati', yakni yang bermaksud terputus. Akan tetapi terputusnya itu tersorok, tersembunyi. Inilah yang dinamakan dengan hadis mursal qafi. Kitab yang popular iaitu kitab Tamyiz al-Mazid fi Muttasil al-Asani karya Khatib al-Baghdadi. Sumber rujukan terdapat ada 3 rujukan yang boleh kalian tengok. Sekian di sini saja kumpulan kami pembentang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.